أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أكرمنا بنور العلم وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana diberikan peluang kepada kita semua untuk berada di dalam bulan yang penuh dengan keberkatan, dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bulan yang dimana padanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pelbagai kenikmatan daripada amalan-amalan kita semuanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kebiasaannya dibacakan tatkala bila masuknya Ramadan. Kebiasaan kita akan dengar para da'i, pendakwah-pendakwah, para asatizah, ustaz dan ulama, mereka akan membacakan ayat ini. Cuma cara penghuraiannya berbeza-beza, tetapi semuanya penghuraian berdasarkan daripada apa yang disampaikan oleh para ulama. Ayat yang sama tapi huraiannya berbeza, tapi tujuan dan maksudnya sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah difardukan ke atas umat-umat yang terdahulu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan la'alla di dalam bahasa Arab dia membawa maksud kepada bahasa kita iaitu at-tarajji, iaitu pengharapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharap kita menjadi orang yang bertakwa. Ahli tafsir di antaranya tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Tabari rahimahullah ta'ala, tafsir Ibnu Katsir, mentafsirkan makna daripada la'allakum tattaqun itu adalah maksudnya la'allakum tad'afun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang lemah. Sebab apa menjadi lemah? Puasa ni bila kita tidak makan, bila kita tidak minum, badan kita menjadi lemah. Apabila lemah, maka syahwat kita pun menjadi lemah. Apabila syahwat menjadi lemah, maka seorang itu mudah untuk mengawal dia punya syahwat, dan mudah dia untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila jalan yang Allah Ta'ala persiapkan kepada kita, dengan Allah Ta'ala padukan pada kita puasa, kita jadi lemah. Dengan sebab lemah, kita punya ibadat, kita boleh nak banyak beribadah. Kalau kita tengok di dalam bulan puasa lagi banyak beribadat ke daripada luar bulan Ramadan lagi banyak ibadat? Banyak kita beribadat dalam bulan Ramadan kerana nafsu kita tidak diberi makan, kerana nafsu kita tidak diikuti. Kita lawan hawa nafsu kita. Itu pun dah daripada salah satu daripada kita nak berjalan, nak menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan hawa nafsu, iaitu hawa nafsu kita untuk makan, hawa nafsu kita untuk minum, hawa nafsu orang yang berkahwin untuk bersama dengan isteri. Itu semua nafsu, tetapi kita sekat nafsu kita. Tetapi kita bawa nafsu kita kepada mana? Nafsu kita bawa kepada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab kemudahan Allah Ta'ala persiapkan kepada kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh kerana syahwat kita sudah lemah, maka dengan sebab itulah kita dapat
menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya. Dia jadi sebab. Jadi di dalam bulan Ramadan ini kita kena perbanyakkan lagi. Kita kena maksimalkan lagi sebanyak mungkin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya daripada solat kita, daripada bacaan Al-Quran kita. Kita baru saja semalam daripada hari di mana diturunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Allah Taala turunkan Al-Quran daripada Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian barulah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara beransur-ansur. Jadi kita selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu di dalam bulan Ramadan ini memperbanyakkan membaca Al-Quran. Seboleh-bolehnya kita maksimalkan, perbanyakkan. Kalau boleh satu hari kita baca 2 juzuk, kita baca 2 juzuk. Kalau mampu kita baca 3 juzuk satu hari, kita baca 3 juzuk. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, barang siapa yang beramal soleh daripada kalangan lelaki dan daripada kalangan wanita. Laki dan wanita, Allah Subhanahu wa taala sebut, mention secara spesifik. Allah spesifikkan ayat tu. Yang beramal soleh lelaki, yang beramal soleh wanita. Apa dia yang Allah Taala nak bagi pada kita? Falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Maka kami akan persiapkan bagi mereka, iaitu dengan Allah Ta'ala nak berikan kehidupan yang baik. Apa dia maksud daripada kehidupan yang baik? Daripada ahli tafsir, saya ambil daripada tafsir, bukan saya yang tafsir sendiri, ulama yang tafsir. Tafsir Ibn Katsir, daripada tafsir Tabari, daripada tafsir Al-Qurtubi rahimahumullah ta'ala jami'ah, yang menyatakan, sebahagian ulama menyatakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu iaitu daripada rezeki yang halal. Allah Ta'ala, orang yang buat amal ibadat, orang yang buat amal soleh, nanti Allah Ta'ala beri dia kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ditafsirkan oleh ulama, iaitu Allah Ta'ala akan berikan kepada dia rezeki yang halal. Orang yang hidup dalam hidupnya dapat rezeki yang halal, insya-Allah dia duduk dalam keadaan tenang. Sebahagian ulama mentafsirkan bahawasanya kehidupan yang tenang itu, kehidupan yang baik itu adalah daripada pakaian yang halal dan makanan yang halal. Asbab Allah Subhanahu wa taala nak kabulkan doa seseorang itu adalah, yang pertama sekali disebutkan di dalam syarah Ratibul Haddad, disebutkan syarat untuk mendapatkan doa yang makbul, yang pertama adalah makanan kita adalah daripada makanan yang halal. Pasti kita kena cari makanan yang betul-betul halal. Maka maksudnya kita kena elakkan, jauhkan diri, wajib kita selaku umat Nabi SAW untuk menjauhi daripada segala jenis rezeki-rezeki daripada sumber-sumber yang haram. Rasulullah beritahu kepada kita, talabul halali faridatun ala kulli muslim. Mencari, menuntut rezeki yang halal itu, mencari sesuatu yang halal itu adalah kefarduan ke atas umat Nabi SAW daripada kalangan orang Islam. Wajib kita cari rezeki yang halal. Maka apabila kita nakkan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali pastikan makanan kita adalah makanan halal. Dan kemudian ibadat kita nak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pakaian kita yang kita pakai adalah daripada pakaian yang halal. Pakaian yang halal tu bukan maksudnya dipakai pakaian yang haram, yang daripada material haram, macam contoh kata daripada bulu khinzir seumpamanya, daripada jua jenis bulu yang najis-najis. Tak, bukan semestinya yang itu. Bahkan daripada sumber yang halal juga. Baju yang kita pakai, kita datang beribadah, kita datang solat fardu Jumaat, kita datang solat tarawih, kita nakkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita pakai pakaian yang haram, na'udzubillah, daripada sumber yang haram. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kita daripada mengambil sumber-sumber yang haram. Rasulullah SAW beritahu kepada kita, kullu min nabatin haram fannaru awla bih. Setiap daripada darah yang tumbuh daripadanya daripada perkara yang haram, dari benda yang haram, maka yang lebih layak baginya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita duduk di dalam bulan Ramadan,
adalah bulan yang di mana kita nak tarbiyah diri kita untuk elakkan daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita cuba untuk membawa diri kita kepada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita berada di dalam madrasah di dalam bulan yang penuh dengan bulan yang disifatkan oleh Rasulullah SAW, iaitu bulan sabar. Syahrus sabri, Rasulullah sebut di dalam hadis, syahrul Ramadan syahrus sabri, wasabru thawabuhul jannah. Bulan Ramadan itu adalah bulan sabar, dan sabar itu pahalanya, balasannya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab kita berada di dalam bulan sabar, kita kena faham apakah maksud yang dimaksudkan dengan sabar. Berkata Al-Imam Zunnun Al-Misri rahimahullahu ta'ala, maksud daripada sabar ialah huwa taba'udu 'anil mukhalafati was-sukun 'inda at-tajarru'i wusasil baliyati wa idharul ghina 'inda hululil faqri bisahatil ma'ishah. Maksud daripada ta'rif definisi bersabar itu, sabar adalah at-taba'ud 'anil mukhalafat, menjauhi diri daripada segala jenis bentuk mukhalafah, perkara-perkara yang bercanggah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang bercanggah daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bila Allah perintah kita, kita tinggal, kita tak buat, kita kena jauh perkara tadi. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala larang kita buat sesuatu perkara tetapi kita buat, maka kita kena jauhkan apa yang demikian itu. Itu disebutkan sebagai sabar di dalam maksiat, sabar di dalam maksiat. Kemudian was-sukunu 'inda tajarru'i ghusasil baliyat, dan tenang ketika mana dia meneguk daripada jenis-jenis ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tenang. Batu kerana kalau Allah Taala uji dia, kalau berlaku sesuatu ujian, dia tenang daripada ujian tersebut, maka ini disebut sebagai apa? Sebagai orang yang sabar di dalam ujian. Dan yang ketiga adalah wa izharul ghina 'inda hululil faqri bisahatil ma'ishah, dan juga menzahirkan kekayaan tatkala kita berada di dalam kefakiran. Macam mana tu? Kita duduk dalam keadaan fakir, tak ada apa-apa, kita ni miskin, tetapi kita jadi orang yang bersabar oleh kerana kita tidak menunjukkan kita ni fakir, kita rasa kita ni kaya sebab kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama, jenis-jenis sabar ni ada 3 jenis bahagian, ada 3 bahagian sabar. Sabar yang pertama adalah sabar di dalam ketaatan. Macam kita hari ni, kita nak buat baik, kita kena sabar. Kita tak boleh cepat-cepat hilang sabar daripada melakukan kebaikan. Bukan hilang sabar tu maksudnya dimarah, tak. Dia tinggal daripada kebaikan yang dibuat. Sebab itu ulama, mereka mampu untuk istiqamah di dalam melakukan kebaikan oleh kerana mereka mempunyai sifat sabar di dalam ketaatan. Sabar. Kalau kita macam kata contoh, malam tadi solat sunat tarawih, berapa banyak baca? Kalau kita duduk tengah solat tarawih, kalau dengar imam ni baca lebih kurang panjang, nampak tak? Tak boleh diskaun ke imam? Tak. Jadi kita pun tak tahan, kita pun cepat-cepat tinggal. Tak tahan, cepat-cepat tinggal. Tak sabar. Kita cepat sangat hilang sabar kita daripada melakukan ketaatan. Baru duduk sekejap baca Al-Quran, baru baca 3-4 line, dah tinggal dah baca Al-Quran. Kerana apa? Dah tak mampu, tak boleh nak bersabar, tak boleh nak tahan lama untuk nak baca Al-Quran. Macam mana kita nak capai syurga daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau sabar yang di dalam ketaatan pun kita tidak boleh sabar dalam ketaatan. Disebut sabar ini ialah mujahadah diri, yakni melawan hawa nafsu tatkala adanya hasrat dan keinginan untuk melakukan maksiat, dan juga sabar ketika mujahadah diri tatkala melakukan kebaikan. Bila amal kebaikan ni dia ada amal qalbi, amal mali, amal badan. Amal kebaikan dia ada 3. Pertama dipanggil amal hati, kedua amal harta, yang ketiga amal daripada amal jawarih, amal badan kita. Yang macam kita solat tu dia panggil amal jawarih, amal-amal daripada anggota badan kita.
Amal daripada hati adalah daripada kita jauhkan daripada sifat-sifat mazmumah dan kita isikan dengan sifat-sifat mahmudah, seperti kita ni jadi orang yang qanaah, kita jadi orang yang zuhud, kita jadi orang yang sabar, kita jadi orang yang redha, kita jadi orang yang ikhlas. Itu semua daripada amalan-amalan hati. Kemudian daripada amal mali, amal-amal berbentuk harta. Seumpama kita infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, tak boleh istiqamah nak bagi infak. Bulan Ramadan tak boleh nak istiqamah nak infakkan jalan harta dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tak boleh ni, tak mampu aku nak bersabar. Banyak sangat duit nak kena keluar. Lagi-lagi pula sekarang semua harga dah naik, masya-Allah. Tak mampu dah, tak boleh nak tahan dah. Tinggal daripada infakkan jalan harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita takut. Sebab apa? Kalau kita keluarkan harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan balas semula apa yang kita keluarkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah berkira dengan kita. Kalau kita ni tengok dalam hidup kita ni, berapa banyak kita melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan nikmat kepada orang yang melakukan kejahatan kepada Allah taala. Kita tengok dan walaupun dalam hari-hari kita tengok Facebook, macam-macam benda ada kat dalam Facebook tu, kita tengok dalam YouTube macam-macam benda ada dalam YouTube tu. Kalau dalam Facebook kita duduk tulis macam-macam perkara yang bercanggah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan-perkataan kita yang membawa kemurkaan daripada Allah, tetapi kita tetap dapat hidup dekat atas bumi Allah, kita tetap dapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang yang buat maksiat tiba-tiba bila dia buat maksiat hilang rezeki, tiba-tiba je hilang. Duit dalam bank habis semua hilang. Ada? Tak ada lagi dah. Tak pernah lagi orang buat maksiat tiba-tiba je hilang. Hari ni dia buat maksiat terus. Pada zaman dulu, pada zaman umat-umat yang terdahulu, apabila mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bayar cash. Tak macam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah postpone. Kenapa? Allah kata mudah-mudahan hamba-Ku bertaubat. Mudah-mudahan hamba-Ku bertaubat. Allah Subhanahu wa taala nak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi ruang kepada kita. Maka jangan takut. Kerana apa? Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan ganti kalau sekiranya hilang. Allah taala bagi balik kalau kita keluarkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Lupa ke daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata apa? La yanqusu min malin sadaqatin syai', tidak berkurang daripada harta yang disedekah itu walaupun sedikit. Bal yazdad, bahkan dia bertambah, bahkan dia bertambah. Kalau kita duduk fikir kepada gaji kita dapat setiap bulan, kita dapat sekian-sekian daripada jumlah daripada gaji kita, mungkin saja Allah Subhanahu wa taala gantikan kalau kita keluar kepada jalan Allah Subhanahu wa taala daripada rezeki yang tidak disangka-sangka. Tengok Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, kita duduk sebut ayat-ayat 1000 dinar, ayat-ayat yang murah rezeki. Allah Subhanahu wa taala sebut wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Kita tengok kadang-kadang rezeki kita Allah taala bagi. Tengok macam bulan Ramadan, tempat-tempat yang berbuka puasa. Itu rezeki yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada kadang-kadang rezeki yang tidak disangka, jangan kita ingat hanya daripada duit. Kalau kita nak kita bawa kereta, contoh, kita bawa kereta tiba-tiba nak aksiden, tetapi Allah Subhanahu wa taala elakkan kita daripada aksiden. Hampir lagi sedengkan lagi nak kena kereta orang. Kalau katalah kena kereta orang tadi kita langgar, dahlah langgar belakang, bukan langgar depan, langgar belakang kereta orang. Siapa salah? Mereka dan keluarga mereka. Betul? Yang salahnya orang belakang yang langgar. Memang kita kena keluar duit. Kalau kena insurans third party pula, tak? Bukan first party. Kalau first party alhamdulillah lagi tak boleh tanggung. Tapi kalau sekiranya insurans third party, kita pula kena keluar duit. Tapi alhamdulillah takdir Allah Subhanahu wa taala, kita hampir-hampir aksiden, tetapi Allah taala selamatkan kita daripada aksiden. Ataupun kita langgar dah kita orang. Kuat ni langgar ni, masya-Allah, turun-turun tak ada apa-apa. Turun-turun kita, alhamdulillah. Ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Kalau tidak, kalau kena ni mahu 2-3 ribu ni keluar duit aku ni. Habis gaji bulan ni. Gaji kita pun dalam 3 ribu je. Alhamdulillah tu dapat 3 ribu. Kalau jenis orang dapat gaji 1,500, kan tak?
Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita. Mana ni adalah rezeki yang tidak disangka-sangka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sabar yang kedua adalah sabar dalam maksiat. Sabar pada maksiat ini adalah sabar ialah mujahadah diri, yakni melawan hawa nafsu tatkala adanya hasrat dan keinginan untuk melakukan maksiat. Sabar pada maksiat. Sabar dalam ketaatan yang saya sebutkan tadi, sabar dalam ketaatan ialah istiqamah di dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan tekun bersungguh-sungguh berterusan dalam ibadah, sama ada ibadah harta, badan dan hati. Dan yang ketiga, sabar terhadap musibah. Sabar terhadap musibah iaitu dengan apa? Sesungguhnya dunia ini adalah tempat ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah ingin menguji hamba-Nya atas dunia ni adalah tempat Allah nak uji kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah tahu dah, bukannya Allah Taala uji tu, Allah uji hamba Dia, bukan Allah Taala tak tahu hamba Dia. Kan Allah tak tahu. Allah dah tahu hamba Dia apa yang berlaku pada hamba-Nya sejak azali lagi. Tapi kenapa Allah Ta'ala tetap uji hamba Dia? Kata pengarang kitab Haqa'iq Anit Tasawuf disebutkan, kerana apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji? Allah Ta'ala uji kerana apa? Untuk membezakan yang baik dan yang buruk, supaya kita tahu itu adalah buruk. Kita tak tahu kalau tak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah nak beritahu yang mana orang yang munafik, yang mana orang yang mukmin. Tengok zaman dulu, zaman Nabi SAW, kalau tak ada orang-orang yang diuji oleh Allah SWT, kita tak tahu macam mana kita nak tahu sifat munafik, macam mana kita nak tahu sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah orang-orang soleh pada zaman dahulu, mereka mampu istiqamah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok macam mana Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mampu baca khatam Al-Quran satu hari khatam 30 juzuk Al-Quran. Datang baru-baru ni saya tengok dalam Facebook ada seorang orang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dia kata, mana mungkin orang-orang boleh solat dalam satu malam, solat malam 1000 rakaat, dia kata. Ini dia panggil tidak mungkin daripada sudut adat. Kalau kira daripada sudut adat, memanglah kalau dikira daripada orang solat 1000 rakaat berapa minit dia kira 30 berapa, saya tak ingat dah. Dia kata ni lebih daripada satu malam dah, lebih lah. Itu ikut logik akal kita lah. Ikut logik akal kita memanglah. Kalau gitu kita ikut logik akal kita, tengok mukjizat Nabi SAW. Ikut akal kita, mana ada air keluar daripada celah jari jemari orang. Nah, itu daripada mukjizat Rasulullah. Begitu yang berlaku karamah ataupun kemuliaan kepada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana apa yang kita lihat daripada masa yang olah masa ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita tengok, kalau kita tidur malam, kita mimpi, ataupun kita tidur siang, kita mimpi. Dalam mimpi kita itu, kita duduk dalam 2-3 hari dalam mimpi. Boleh jadi kita duduk. Ada kata, bangun-bangun, dia kata, aku baru duduk tidur baru 5 minit, 5-10 minit. Tapi dalam mimpi, dia punya panjang dia boleh jadi 10 hari. Boleh jadi 5 hari, boleh jadi. Itu sebab apa? Itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang olah masa kita. Bukan kita yang olah masa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang taat, maka dia mampu untuk melakukan ibadah. Macam kita nak, boleh ke nak baca Al-Quran? Dulu orang nak fikir, boleh tak solat tarawih baca 30 juzuk Al-Quran satu malam? Boleh. Tengok sekarang Allah Subhanahu Wa Taala ditunjuk berlaku dekat Indonesia, solat tarawih dalam 8 jam habis 30 juzuk Al-Quran. Ada orang juga dia kata tak mungkin habis satu hari. Dia tak tahu, dia tak cuba, dia tak amal. Dia kata tak boleh baca 30 juzuk satu hari. Mana mungkin? Imam Syafi'i dia kata tak mungkin Imam Syafi'i baca satu hari 30 juzuk Al-Quran. Tak mungkin baca Al-Quran dua kali khatam dalam satu hari. Kerana apa? Kerana dia mengukurkan kemampuan dia kepada orang lain, sedangkan orang itu mampu untuk buat. Jadi kita cuba di dalam bulan Ramadan ini, kita cuba dulu. Tengok kita baca pun termengkak-mengkak macam mana kita nak dapat khatam Al-Quran satu hari. Melainkan kalau kita baca dengan elok, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala
berikan kita kemampuan di dalam bulan Ramadan ini untuk menjadi orang yang bersabar. Oleh kerana kita bersabar di dalam bulan Ramadan, seterusnya pada bulan-bulan yang lain Allah Ta'ala beri kepada kita kesabaran. Khususnya kalau kita duduk di atas jalan. Atas jalan, Masya Allah lah. Sebab itu para imam dia kata apa, kalau nak tahu orang tu macam mana sifat sabar dia, kita bermusafir dengan orang tadi. Tengok macam mana dia punya sifat sabar dia. Kalau dia boleh bersabar dalam pemusafiran, insya-Allah dia orang ni orang yang bersabar. Tengok kalau kita bawa kereta, tengok orang tak masuk, tak bagi signal, marah tak marah? Orang ni kalau kena accident dia kena, kalau boleh ni aku tahu kena ni terpeleng kepala orang, tak marah sangat tak. Tapi oleh sebab kita dalam bulan puasa ni tengok orang masuk tak bagi signal, astagfirullahalazim, sabar Ramadan, puasa. Tak, kenapa sebut puasa? Sebab Nabi kata barang siapa yang berpuasa, idza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yashab wa idza syatamahu aw qatalahu ahadun falyaqul inni sha'im. Kalau salah seorang daripada kamu berpuasa, maka jangan dia berkata kesat, jangan dia bercaci maki, dan jangan dia bertelingkah, jangan bergaduh. Dan kalau sekiranya ada orang yang nak bunuh dia, kalau sekiranya ada orang yang caci maki dia, maka katakan sesungguhnya aku puasa. Sebab apa tu? Sebenarnya nak mengajar kepada kita untuk bersabar. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita daripada kalangan orang yang bersabar, kerana pahala orang yang bersabar ini adalah daripada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tempatnya syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah kurniakan kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan seluruh jamaah lelaki dan juga keluarga daripada kalangan perempuan, semua kita daripada kalangan orang yang bersabar di dalam menempuh perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah terima daripada amalan kita, khususnya pada bulan Ramadan. Allah terima segala apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Janganlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak terima apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan keluar kita di dalam bulan Ramadan dalam keadaan kita ini orang yang mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.